Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya mengalu-alukan kehadiran panel kita di hujung talian Skype kita. Yang saya hormati para pendengar Radio IKIM, alhamdulillah kita dapat bersiaran dalam forum bicara ad-din terbitan Puan Hajah Fairuz. Pastinya setiap episod Forum Bicara ad-din kita menyajikan bual bicara yang memperkaya pengetahuan kita, terutamanya dalam menempuh dunia yang era serba canggih ini. Jadi bercakap tentang dunia serba canggih ini, kita bawakan tajuk forum yang juga canggih bunyinya, isu etika. Sejauh mana kecerdasan buatan, artificial intelligence, melampaui norma manusia. Jadi sebelum saya memperkenalkan panel yang akan mengulas topik kita pada hari ini, elok saya memperkenalkan diri saya dahulu. Saya Muhammad Mustaqim bin Malik, Pegawai Penyelidik Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar IKIM, selaku moderator forum bicara ad-din kita pada hari ini. Jadi saya ditemani dengan dua tetamu yang berada di talian Skype kita. Yang pertama kita ada Encik Muhammad Husni Muhammad Amin, Pegawai Penyelidik Kanan Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Dan kita ada juga panel kita yang kedua, Profesor Dr. Muhammad Fauzan Nordin, Profesor di Jabatan Sistem Maklumat Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Jadi untuk makluman semua pendengar Radio IKIM, forum bicara ad-din kita ini juga boleh ditonton dengan melayari Facebook IKIM. Di situ kita boleh melihatlah kita punya wajah panel yang berkongsi dengan kita tentang topik pada hari ini. Jadi penonton yang dihormati sekalian, sedar atau tidak, kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence ini sudah pun menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Satu contoh mudah yang kita boleh ambil ialah dalam telefon pintar kita misalnya. Ada macam-macam aplikasi yang hari-hari hampir semua daripada kita gunakan ialah aplikasi Maps. Contohnya, seperti Google Maps ataupun Waze yang membantu kita menunjuk arah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Nak kata pintarnya kecerdasan buatan pada aplikasi Maps ini, dengan data yang dimasukkan padanya, kita boleh cari jalan untuk sampai daripada satu destinasi ke destinasi yang lain. Dan dia boleh beritahu kat kita beberapa jalan. Dan daripada beberapa jalan itu, dia boleh buat keputusan untuk kita untuk pilih jalan mana yang lebih pantas. Akhirnya nak kata kat sini, kita tidak perlu menggunakan kecerdasan kita kerana sudah ada kecerdasan buatan yang membuat keputusan bagi pihak kita. Begitulah canggihnya kecerdasan buatan itu. Jadi itu adalah satu contoh ringkas daripada saya yang saya boleh kongsikan. Tapi kita juga nak faham dengan lebih jelas ataupun dengan lebih terperinci tentang kecerdasan buatan ini daripada Encik Husni. Bolehkah Encik Husni terangkan kepada kita apakah yang dimaksudkan dengan sebenarnya kecerdasan buatan dan bagaimana ia berkait dengan kita sebagai seorang Muslim? Terima kasih Encik Mus. Sebelum itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Dan terlebih dahulu saya ucapkan assalamualaikum buat moderator kita Encik Mustaqim dan juga Prof Fauzan. Assalamualaikum. Dan bercakap tentang kecerdasan buatan ni, ia ialah bermulanya daripada teori pembangunan sistem komputer untuk melaksanakan tugas-tugas yang memerlukan akal manusia, seperti yang Encik Mustaqim sebutkan tadi. Dan tugas-tugas ini selain memerlukan akal manusia, ia juga sebelum itu dia berkait juga dengan panca indera penglihatan manusia, tugas-tugas mengenal percakapan, membuat keputusan dan menterjemahkan bahasa lah. Sekarang ni pun kita boleh guna Google Translate untuk menterjemahkan daripada satu dokumen ke dalam bahasa yang lain. Jadi bercakap tentang kecerdasan buatan, ya,
asalnya daripada artificial intelligence, dan artificial tu maksudnya daripada perkataan artifice. Dan artifice kalau dalam merujuk kamus Oxford tu, itu merujuk kepada pembuatan, banyak mengenai pembuatan, penghilangan, penghasilan benda-benda. Jadi berkenaan bagaimana ia berkait dengan AI ni berkait dengan pembuatan ialah ianya ialah satu langkah seterusnya, the next step setelah tercetusnya otomasi yang diistilahkan sebagai penggunaan secara meluas alat-alat automatik dalam sistem pembuatan atau proses-proses pengeluaran lah. Ini tercetus setelah daripada perang dunia pertama dan kedua, apabila mereka di barat, di Eropah, mereka memerlukan mass production untuk menghasilkan alat-alat gantian dan juga senjata untuk dibawa ke medan peperangan. Dan otomasi ini bukanlah satu masalah yang baru dalam sejarah peradaban Islam sebenarnya. Kalau kita lihat karya-karya seperti Al-Kindi ataupun Banu Musa di abad ke-9, mereka telah mengenali satu disiplin ilmu yang dipanggil ilmu ihyal ataupun disiplin membina otomasi yang dikenal sebagai al-alat al-mutaharrik bidzatiha, alat yang bergerak dengan sendirinya. Jadi daripada abad ke-9 lagi dah ada automatic devices, memang dah ada. Jadi menurut Ibn Khaldun, seni pembuatan ni atau seni menghasilkan benda-benda ni dikenali sebagai sina'ah, dan ia adalah hasil kebolehan akliah manusia untuk memahami, mengurus tadbir dan juga menguasai sains. Ibn Khaldun juga melihat sina'ah ni adalah satu aspek, satu dimensi penting peradaban manusia. Jadi kalau sina'ah ni merosot dalam satu-satu peradaban, ia adalah tanda peradaban tu sendiri sedang dilanda kemerosotan. Jadi kalau tak ada lagi dah ilmu-ilmu untuk membuat benda ni, maksudnya production tu telah merosot, maksudnya peradaban tu pun sedang merosot. Jadi kemajuan teknologi ni dia bersama dengan kemajuan dalam perbadaran, dan jadi ia satu penanda aras ataupun indeks kepada betapa sihatnya sesuatu tamadun. Dan kita lihat sini bahawa perkembangan sains dan teknologi ini bukan satu yang asing dalam peradaban Islam, malahan satu yang berpadu dengannya. Tapi bercakap tentang kecerdasan ya, Mustaqim dan Prof Fauzan, saya fikir ia sangat berkait rapat dengan kesempurnaan akal. Kalau kita lihat dalam Ihya Ulumuddin oleh Imam Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali, beliau menakrifkan daripada mengumpul takrifan-takrifan daripada ulama-ulama terdahulu. Ada 4 takrifan mengenai akal, iaitu satu sifat unik manusia yang membezakannya daripada haiwan. Dan kerana akal ini dia membolehkan kefahaman sains, disebut qubul al-ulum an-nazariyah, dan juga menyusun disiplin ilmu, tadbir as-sina'ah al-khafiyah al-fikriyah. Bagaimana hari ini kita kenal banyak kelas-kelas ataupun disiplin-disiplin ilmu, matematik, logik, geometri, sains dan sebagainya kan. Jadi kemudian yang takrifan kedua ialah ilmu berdasarkan bukti yang menjelaskan antara kemungkinan dan juga kemustahilan. Maksudnya dikata jawaz al-jaizah wa istihalah al-mustahilah. Maksudnya the possibility of possibilities and the impossibility of impossibilities. Kenapa sesuatu perkara tu mungkin berlaku dan kenapa sesuatu perkara tu mustahil berlaku. Jadi berkait rapat dengan khayalan ataupun daya khayal manusia, the power to imagine, imajinasi manusia itu. Apa yang boleh jadi dan apa yang tak boleh jadi. Dan takrifan ketiga ialah berdasarkan ilmu yang berdasarkan kajian terhadap bukti empirikal dan daripada mana keadaan ia muncul. Ulum tustafad minat tajarib bimajaril ahwal. Jadi berdasarkan tadi kita sebut tentang khayalan. Jadi berdasarkan bukti-bukti perkara yang telah terjadi dan kita bandingkan dengan khayalan. Jadi kita tahu dalam imagination kita tu apa yang boleh jadi dan apa yang tak boleh jadi. Dan akhir sekali ialah kekuatan rohani yang menanggapi akibat
perbuatan dan juga kebolehan untuk menahan hawa nafsu. Dia kata tantahiyal quwwah tilka gharizah ila an ya'rifa awaqibul umur. Maksudnya kebolehan untuk berdasarkan prinsip-prinsip asal kita lihat, kita bentuk logik, kalau kita buat begini jadi begini, kalau kita buat begitu jadi begitu. Maksudnya akal tu dia mempersiapkan kita untuk menghadapi akibat-akibat perbuatan kita. Jadi saya fikir berpandukan takrifan asal, tarifan yang disediakan ini, kita boleh menilai lah sejauh mana kecerdasan buatan mengikut tarifan yang diberikan oleh Imam Ghazali itu. Dan saya fikir kalau dalam konteks masa kita ni, dia tak terhad kepada pembuatan sahaja, tetapi dia juga melibatkan daya kekuatan kita untuk berfikir, dan ini saya fikir dalam konteks masa kita ini dia lebih lagi, sebab kita perlu fikir, kita perlu berimajinasi bagaimana untuk menyelesaikan banyak-banyak masalah. Dan saya fikir ini Profesor Fauzan lebih arif dan mengetahui lah setakat mana aplikasi AI ni dalam membolehkan kita menanggapi kesan akibat ataupun natijah, ataupun apa yang sekarang ni ilmu sains yang sedang muncul sekarang ni, foresight, menggunakan data-data terdahulu untuk kita buat satu projection apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Jadi dalam ini saya fikir mungkin kita boleh cadangkan nama baru untuk kecerdasan buatan tu. Kalau buatan tu dia macam buatan orang kan, ataupun penghasilan, tapi kita lihat tak terhad kepada tu sahaja, tetapi dia melibatkan juga daya berfikir untuk mereka cipta solution ataupun penyelesaian kepada masalah-masalah kita. Jadi saya fikir mungkin kita boleh cadangkan tarifan AI itu, terjemahan dia mungkin kecerdasan akal kepintaran cerdas reka sebagai alternatif. Jadi saya fikir itulah setakat mana asal usulnya kecerdasan buatan ni dan kaitannya dengan kita sebagai orang Islam. Baik. Terima kasih Encik Usnia. Dia punya penjelasan yang cukup terperinci dari segi aspek sejarah, dari segi aspek luarnya. Dan kalau kita tengok apa yang disebutkan Encik Usnia tadi, secara ringkasnya lah, alat automatik ni memang dah lama dah dalam sejarah manusia, dan ia memang banyak digunakan untuk meringankan tugas manusia, dan pada masa yang sama dia juga membangunkan tamadun. Cumanya apabila dia banyak sangat digunakan dalam meringankan tugas manusia ni, ya Prof Fauzan, adakah dengan begitu banyak penggunaan artificial intelligence ini, dia boleh mengakibatkan kebergantungan yang tinggi manusia kepada teknologi? Okey, terima kasih saudara Mustaqim dan Ustaz Usni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala, dan selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya menjawab soalan tadi, saya ingin quote ayat Quran surah At-Tin ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Lepas tu Allah juga menyambung, ia akan menjadi summa radadna wasfala safilin. Dia akan menjadi seburuk-buruknya. Jadi ayat ini telah menerangkan bahawa apa reka ataupun kecerdasan buatan yang dibuat, artificial intelligence, ciptaan manusia itu masih terbaik. Reka lah artificial intelligence ke robotik ke Sophia ke apa ke, tapi ciptaan manusia itu lebih baik. Tetapi Allah juga mengingatkan kita bahawa ia akan menjadi seburuk-buruk kejadian juga. Ini depend bagaimana. Dalam tafsir Al-Azhar mengatakan bila kita berumur kita akan menjadi nyanyok, bikun dan sebagainya. Tapi saya memahami kalau kita juga memahami bahawa kalau kita tidak menggunakan sebaiknya, kita tak gunakan dengan iman dan takwa, maka kita akan menjadi seburuk-buruk, lebih buruk daripada mesin. Dan saya juga nak quote Tristan Harris
dalam social dilemma, dia mengatakan dia ni ex Google dan sebagainya, dan dia menyatakan bahawa bila manusia meningkatkan kemajuan teknologi mesin, yakni termasuk juga artificial intelligence, dalam masa yang sama dia merendahkan atau meruntuhkan nilai-nilai manusiawi. Ini yang saya nak mulakan dengan itu. Jadi kalau soalan yang berkata adakah kita bergantung, jawapannya tidak. Tidak benar. Kita tidak bergantung. Tetapi ia bergantung pada manusia itu juga. Kalau dia bergantung pada kecerdasan buatan, maka dia bergantunglah. Tapi bagi saya kita sepatutnya menjadi imam. Itu yang Sayyidina Ali dalam Najul Balagha kata, kita manusia, ilmu sepatutnya menjadi imam, bukan makmum kepada harta dan sebagainya, material. Jadi kita ini manusia boleh memanfaatkan, dan dalam masa sama kita bukan bergantung tapi kita memanfaatkan. So ayat yang saya lebih enak ataupun sesuai nak gunakan, kita memanfaatkan artificial intelligence atau kecerdasan buatan untuk menjadikan kita sebagai hamba Allah yang terbaik dan khalifatullah yang berjaya ayal falah dunia wa akhirat. Itu yang saya, kita menggunakan artificial intelligence ini sebagai alat, sebagai satu untuk mencapaikan tujuan tadi, abdillah wa khalifatullah. Dan kita harus, dan kecerdasan buatan ini seharusnya mengikut nilai dan etika yang digariskan oleh Allah SWT dalam Quran dan Sunnah. Jadi dia lebih mengingatkan apapun yang buat, kita kena patuh dengan nilai-nilai yang digariskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Dan dalam komen-komen yang kita baca dalam literatur, walau bagaimanapun hebatnya kecerdasan buatan ni ataupun robotik ini, kadang-kadang benda yang simple yang dibuat oleh manusia, dia juga tidak dapat. Saya tengok bagaimana Sofia yang dia buat live show dengan, dia buat joke, tapi joke dia dan kadang-kadang dia tak tergelak natural. Itu yang jadi buatan tu, tidak asli kan. Jadi manusia itu masih mempunyai seni, dan yang paling penting saya nak letakkan kat sini bahawa kekuatan manusia itu adalah qalbun salim tu, iman dan takwa. Di mana robotik ini, adakah artificial intelligence ni ada iman dan takwa? Kalau dia iman takwa, di mana hardware-nya? Qalbun salim, di hatinya, jiwanya di mana? Ruhiyahnya di mana? Jadi dia mungkin ada, selalu saya dalam komponen ICT dan Islam ni saya kata kita ada mesin, hardware. Hardware ni macam komputer yang saya pakai, saudara Husni dan juga moderator, dan mikrofon dan sebagainya, itu hardware. Tapi application yang kita pakai ini Skype. Kadang-kadang kita pakai Zoom. So kita hardware tidak boleh berfungsi kalau tanpa software, perisian. Jadi kita memerlukan. Tapi siapa yang membina hardware dan software ini? Peopleware, manusia. System developer, dan siapa menggunakan? Kita, end user. Tetapi selalunya dalam kurikulum barat, mereka tidak meletakkan hardware, perisian hati. Jadi saya dalam artificial intelligence kita kena menekankan hardware ini, perisian hati. Ini yang menentukan nilai etika, iman dan takwa. Di mana kita ada empati, emosi dan kreativiti yang kadang-kadang tidak ada nilai ruhiyah, perasaan soul itu, hati itu di dalam artificial intelligence. Jadi komponen jasadiah, akliyah, mungkin dia ada jasad, dia ada akal untuk berfikir, tapi dia tidak ada ruhiyah itu. Itu yang membezakan. Wisdom tidak ada. Kalau dunia komputer ni, kita ada bermulanya komputer ni bermula dengan data. Bila data ni tidak memberi makna apa-apa. Dia ada 1, 3, 5 can be number, boleh nombor dan juga boleh juga alfabet. Dia A, C, D, E. Tetapi kita proses data ini menjadi information atau maklumat. Maklumat ini 2, 4, 6. Jadi kita faham ini adalah even number. F-A-U-Z-N, Fauzan, nama orang. Tapi maklumat saja tidak mencukupi. Dia ada nilai. Bila maklumat ditambah dengan nilai, dia akan jadi ilmu ataupun knowledge. Saya kira cerdasan buatan ini
boleh peringkat data, information dan knowledge, tapi tidak sampai ke peringkat wisdom, hikmah. Kerana wisdom ini, kalau Sandor mengatakan, dia memerlukan, Profesor Sandor mengatakan memerlukan dia experience. Tapi saya tambah, bukan saja experience, tetapi memerlukan divine guidance, yakni hidayah dari Allah SWT. Jadi wisdom atau hikmah ini memerlukan hidayah dari Allah SWT. Inilah iman dan takwa. Inilah iman takwa. Jadi pergantungan itu tidak mencukupi. Saudara Mustaqim kena remind saya, tidak saya ada 10 perkara ni. Teruskan Prof. Okey. Dan apa nama Robert ini dia day by day ataupun hari demi hari dia akan lebih cekap, lebih hebat daripada sebelumnya. Tetapi hebat dan cekapnya itu tidak dapat mengatasi manusia kecuali manusia itu merendahkan dirinya. Jadi bagaimana kita kena kuatkan kekuatan dalaman, yakni kekuatan rohaninya, kekuatan kita mendekatkan kita dengan Allah SWT. Kerana bila kita dekat dengan Allah SWT, iman dan takwa kita akan meningkat, di mana kita ni mempunyai wisdom, mempunyai hikmah. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah Allah SWT berfirman bahawa seorang itu kalau dia punya hikmah, dia ada abundant, ada kelebihan yang tanpa terbatas gitu. Jadi ini yang kita perlukan, wisdom, hidayah. Ini akan mengatasikan. Jadi kekuatan dalaman itu kena mantap. Yang jadi sekarang ni kita rendah pada robot. Kadang-kadang kita ada smartphone tapi phone yang smart, kita tak smart. Jadi kerana apa? Kerana kita tidak meningkatkan daya upaya kita. Satu, kecakapan kita. Keduanya, wisdom kita. Kadang-kadang macam for example contoh tadi peta kita menggunakan peta Waze. Kadang-kadang saya pernah, ini pengalaman yang ni, saya menggunakan Waze tapi saya tengok Waze membawa saya ke jalan yang lebih membahaya walaupun dekat. Jadi segi wisdom, Waze tak tahu jalan itu black area, jalan itu gelap, jalan itu walaupun pintas, cepat tetapi tidak efektif. Dia tengok efisien saja. Jadi saya kena guna wisdom saya bahawa saya lebih rela melalui jalan yang lambat tetapi selamat. Jadi itu sebab artificial intelligence ini menggunakan atau kecerdasan buatan menggunakan data-data yang disuap atau disumbat oleh manusia itu sendiri. Dan algoritmnya pun direka, dibina oleh manusia itu sendiri. Jadi bagaimana manusia itu dia tidak lebih adalah artificial sekarang ni yang self learning machine learning, yang dia akan belajar sendiri dan sebagainya. Tetapi apa yang berlaku, dia tetap rendah daripada manusia kerana manusia ini beriman dengan Allah SWT. Kecuali lah manusia ini tidak beriman dengan Allah SWT. Dan iman dan takwa itu penting. Jadi saya harap penggunaan kecerdasan buatan ini ada pedomannya, ada guideline-nya, ada yang kita garis panduannya, di mana dia tidak akan melepasi, dia tidak akan menjadi sesuatu yang menghancurkan manusia. Kebetulan sekarang ni ada pembinaan kecerdasan buatan, smart weapon for example, automation smart weapon, di mana dia guna drone, dan ini dah berlaku. Guna drone dalam peperangan, di mana dia boleh identify siapa musuhnya dan akan dia memburu macam seekor nyamuk yang ada yang dapat berbau darah nyamuk itu, ataupun burung ababil yang dapat mengenal pasti musuhnya. Tapi ini telah berlaku dan dia identify profilnya siapa yang dia nak bunuh dan tembak, dan dia akan memburu. Ini telah berlaku dalam drone-drone. Kalau kita tengok, alhamdulillah Turki membina drone yang agak baik, di mana peperangan Libya itu dapat dipatahkan. Begitu juga sempadannya itu.
Jadi keduanya kecerdasan buatan ini dibina untuk mengikut nafsu. Ada alat-alat yang mereka manusia sekarang ini terlampau cerdik, quote unquote, dia kahwin dengan robot. Dia kahwin dengan robot dan robot itu macam manusia. Dia hanya melayan nafsunya itu. Jadi itu yang garis panduan tu kena ada. Ya. Jadi kita kena jangan terlampau teknologi ini hanya mengejar membuat Untuk nafsu. nafsu kewangan material sehingga kan melupakan itu yang Tristan Harris kata, kita meningkatkan teknologi mesin tetapi meruntuhkan manusiawi itu sendiri. Ya. Okay. Ada lagi kalau masa ada lagi saya nak tambah ke tidak, kita berhenti dulu untuk itu Prof. Okay, terima kasih. Sebab kalau kita boleh tengok apa yang Prof sebutkan tadi, manusia ni memang kalau kita tengok sebaik-baik kejadian yang Allah jadikan, dan sehebat mana pun kecerdasan buatan itu tidak akan dapat menandingi kesempurnaan ciptaan manusia itu. Cumanya manusia ni dia akan jadi rendah kalau dia merendahkan diri dia. Dia sendiri menyebabkan. Ya. Dan Cik Husni, kalau kita ambil daripada apa yang Prof kata tadi, sekiranya kecerdasan buatan ini digunakan untuk kegunaan nafsu kita, akhirnya dia boleh merosakkan banyak elemen-elemen dalam diri kita, termasuk juga elemen akhlak dan juga akidah. Apa respon Encik Husni terhadap perkara ini? Ya, berdasarkan apa yang saya fikir berdasarkan apa yang Prof Fauzan sebut tadi itu, saya banyak bersetujulah. Dari segi akhlak sebagai contohnya, apabila kita meletakkan pegantungan kepada satu-satu teknologi, sebenarnya ia banyak mencerminkan pemikiran yang ada dalam tamadun kita tu. Kita ambil satu contoh, bercakap tentang pembuatan. Kita kadang-kadang kita ada pakai kalau kita pergi piknik, ini zaman sebelum COVID, kalau kita pergi piknik ataupun kita pergi berkelah, kita bawa pinggan daripada polisterin, daripada plastik, yang mana selepas pakai itu kita buang. Jadi itu sebenarnya satu teknologi untuk kita makan, untuk memudahkan kita makan, tetapi dia satu teknologi yang untuk pakai buang. Dan kesan dia tu ia berpunca, kesan itu banyak kita lihat kerosakan yang berlaku pada alam sekitar disebabkan oleh plastik ataupun polisterin ataupun bahan-bahan yang ada dalam pinggan plastik yang tak mudah terurai dalam alam sekitar apabila dibuang di alam sekitar, itu tercemar olehnya. Jadi dia menunjukkan apa pemikiran yang ada dalam peradaban tu. Sebab dia satu peradaban yang berfikir dia nak mudah, tetapi dia nak satu perkara yang dia berfikir tentang bagaimana nak buang dengan segera, dan dia tidak mengambil berat tentang alam sekitar. Sebaliknya kalau kita lihat teknologi bejana, pijar ataupun pinggan mangkuk zaman terdahulu, mereka cipta untuk tahan lama, dan mereka letakkan di atas pinggan ataupun barang-barang peralatan ni pelbagai reka cipta, corak yang bukan sahaja dia bersifat estetik, tetapi dia menyedapkan pandangan mata, dan ia juga direka cipta supaya kekal lama. Dan ia bukan dicipta untuk buang. Dan bahan-bahan pun digunakan bahan-bahan seramik, bahan-bahan daripada tanah liat, yang mana kalaupun ia rosak dan dibuang atau dipecahkan, dihancurkan, maka ia akan kembali menjadi tanah. Jadi dia mesra alam. Ini satu pemikiran low teknologi lah yang kita kena fikir sekarang ini. Bila kita lihat tentang climate change, tentang environmental degradation, tentang pencemaran dan sebagainya lah. Adakah teknologi baru tu semestinya lebih baik? Kita ingat kalau dulu-dulu masa kita kecil-kecil, kita selalu baca
tentang kisah Aladdin dengan lampu ajaibnya tu. Dia jumpa satu lampu ajaib, tapi lampu tu rupanya daripada luar nampak buruk, nampak lama. Tetapi dalam tu ada jin Ada yang boleh jin, memberikan, yang boleh mengabulkan permintaan. Dan apabila dia balik tu, dia jumpa isteri dia tu, kemudian terjadi isteri dia tu tak suka tengok lampu tu buruk, kemudian bawa ke pasar, nampak lampu yang lebih cantik lalu ditukarkan. Tapi lampu yang baru tu yang lebih cantik, yang tak ada jin yang dalam tu yang boleh mengabulkan permintaan. Jadi saya setuju dengan banyak yang Prof Fauzan sebut tadi, di barat apabila mereka gairah menuju kepada ekonomi berintensifkan modal, capital intensive economy, dia mewujudkan satu jurang kekayaan yang besar dan meningkat disebabkan banyak daripada pekerjaan-pekerjaan yang dikuasai oleh otomasi dan AI ni, dia menyebabkan kehilangan pekerja. Kalau kita lihat, kalau laporan 2016 saja di negara-negara Eropah seperti Itali dan Sepanyol, kadar pengangguran dia sangatlah besar, lebih daripada 30 dan 40%, ya. Dan kalau kita lihat laporan Oxfam Economy for the 99% yang dibincangkan dalam Davos Summit, dalam tu disebutkan di dunia ni kekayaan 3.6 bilion manusia. Daripada 7 bilion manusia, 3.6 bilion kekayaan mereka ni tertumpu di tangan hanya 8 orang. Kan? Itu pada tahun 2016. Kita tak tahu sampai sekarang ni. Mungkin dengan wabak pandemik COVID ni bertambah teruk lagi lah. Ramai kita dengar orang yang hilang pekerjaan, mereka banyak kilang-kilang tak dapat beroperasi, dan ramai yang berpendidikan tinggi sekarang ni terpaksa pula membuat perniagaan kecil-kecilan, menjual makanan dan sebagainya yang tak timbal balik lah dengan kelayakan dan kualiti pendidikan mereka. Jadi kita lihat tampaknya barat ni terlampau mementingkan kemajuan sains dan teknologi dengan gaya yang terkini, seolah-olah mereka sanggup menggantikan seluruh tenaga kerja dan otomasi dan robot sekiranya mereka boleh. Macam apa yang Prof Fauzan sebut tadilah, apabila manusia ni tidak menganggap Tuhan tu sebagai the absolute authority, dan mereka tidak, kelakuan perbuatan mereka tidak berpandukan apa-apa bimbingan daripada wahyu, ini yang mereka sanggup lakukan. Tapi dalam Islam sendiri, pekerjaan tu ditekankan, peranan manusia tu ditekankan dalam memakmurkan alam ni, itu yang menjadi pekerjaan baginya. Satu kerja tu adalah satu perkara yang mulia dan tiada berpisah daripada ibadah terhadap pencipta yang menjadikan manusia itu sendiri. Kalau kita baca dalam surah Al-Mulk kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu huwal apa tu lepas tu? Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kan? Kalau kita lihat, maksudnya dialah Allah yang telah menjadikan mati dan hidup untuk manusia, untuk menguji dan menzahirkan keadaan manusia itu sendiri. Siapakah yang lebih baik amalannya? Jadi dalam Quran ni dia menekankan pekerjaan. Kalau kita adakan satu teknologi otomasi yang menghilangkan pekerjaan daripada manusia, jadi kita akan mendapat satu akibat yang buruk. Maksudnya kita tak dapat menzahirkan ataupun mengerjakan amalan yang baik. Dan kita perlu sedar hakikat ni sebagai orang Islam, sebab tiap-tiap hari kita bangun sembahyang subuh, dan 5 waktu sehari semalam kita solat. Dalam solat kita baca doa fi iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hayatku dan matiku ialah untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Dan apabila kita bercakap tentang akibat perbuatan tadi kita sebutkan, yang saya sebut tadi, kita perlu caknalah teguran Allah Taala dalam Al-Quran, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzi min qablihim. Tidakkah mereka berjalan dan
mengembara di muka bumi dan memerhatikan bagaimana kesudahan, dia sebut situ akibah orang-orang yang terdulu daripada mereka. Ini daripada surah Ar-Rum ayat ke-9. Jadi kita kena lihat kesan yang berlaku di negara-negara maju, dan ayat tu, selepas pada ayat tu disebutkan bagaimana orang-orang dilihat orang-orang terdahulu yang lebih kuat, yang lebih maju sains dan teknologi mereka mempunyai kekuatan yang luar biasa, dan tetapi akibatnya mereka membawa kepada kehancuran peradaban mereka sendiri. Jadi kita lihat kesan-kesan yang sama dalam negara-negara maju tu. Jadi kalau kita lihat dalam barat dia sebut art imitate life, life imitate art. Seni itu dia meniru-niru kehidupan. Kalau kita tengok di sini, kita tengok bagaimana dalam siri-siri TV, dalam TV siri, contohnya lah kalau satu tu yang saya suka tonton tu, siri television fiction Science Westworld tahun 2016 hingga 2018. Dalam tu Anthony Hopkins berlakon watak Robert Ford. Dia mengusahakan satu taman hiburan bertembakan Wild West, dan penghuninya ialah kaum Android. Ni yang Prof Fauzan sebut tadi tu. Bagaimana dunia sekarang ni ada yang membuat robot semata-mata untuk menjalankan hubungan, bahkan hubungan seks dengan robot. Dan robot ni dibina menggunakan pencetak 3D dan bahan organik dengan segala kecanggihan sehingga ia sukar dibezakan dengan manusia. Dan natijah, kalau kita tengok, ini adalah satu thought experiment lah. Apa yang berlaku kalau sekiranya dibenarkan begitu? Jadi ditunjukkan para pengunjung Westworld tu dibebas melakukan apa saja yang tidak bermoral, tidak beretika dan dilarang di dunia sebenar. Sebab dia fikir ini robot, dan robot ni tidak tertakluk kepada undang-undang yang dikenakan pada manusia. Jadi dia fikir bebas untuk melakukan apa saja kebejatan terhadap robot tu. Tapi maksudnya keluarlah segala akhlak buruk tu. Kita bercakap tentang akhlak. Jadi dia natijah dia tu, akibat dia tu, dia mencetuskan satu kebangkitan. Robot-robot ni menentang bangsa manusia. Habis manusia pula menjadi mangsa apabila robot ni memberontak, mereka membunuh manusia ni. Jadi sejarah ni, kalau kita baca sejarah, satu perkara yang bermula sebagai cerita rekaan ni, seringkali manusia tu terjemahkan sebagai usaha nyata yang diberi dana. Kata kita lihat teknologi sekarang yang kita pakai, handphone, mobile phone, flat screen, semua tu, hasilnya kalau kita lihat ada dalam cerita-cerita seperti Star Trek, Star Wars dan sebagainya. Jadi ahli fizik teori dan futurist Michio Kaku, beliau sebut dalam buku dia Physics of the Future, ada banyak kemungkinan menggabungkan manusia dengan jentera dan menggantikan organ-organ dalaman yang telah dimamah manusia dengan organ-organ robotik. Jadi ini memberikan seseorang itu satu kekuatan yang luar biasa, yang seterusnya dia akan bersifat kekal dan takkan mati. Jadi dari segi akidah pun kita lihat bagaimana daripada falsafah mereka ni diterjemahkan dalam sains mereka. Apa yang mereka sebenarnya cari dalam sains dan juga pembangunan teknologi. Dari segi akidah tu kita lihat mereka percaya bahawa dunia ni kekal abadi dan mereka tidak mahu mati dalamnya, dan sentiasa mereka mencari peluang untuk kekal abadi. Dan mereka percaya bahawa ruh tu boleh berpindah tubuh. Mereka percaya bahawa apabila badan ni dah mati, sekiranya diselamatkan otak tu ataupun data dia tu boleh ditukarkan dalam maklumat yang dalam otak tu boleh ditukarkan, boleh didigitalkan dalam bentuk bits dan sebagainya. Mereka percaya bahawa ini boleh dipindahkan ke dalam satu otak robotik ataupun positronic brain. Ini satu sebenarnya kepercayaan dalam falsafah Greek kuno. Mereka percaya transmigrasi roh ataupun transmigration of souls. Dan mereka, ini saya fikir satu lagi ialah apa yang Prof Fauzan sebut tadi itu, kepercayaan bahawa robot ciptaan manusia itu lebih baik daripada manusia yang diciptakan Tuhan, dengan sebaik-baik kejadian, ahsanut taqwim. Jadi dia nampak macam mereka ni lebih mencabar
Tuhan dah, dan kita tak perlu menjadi penonton yang pasif dalam banyak filem-filem daripada barat yang mana malaikat, nabi, bahkan Tuhan pun seringkali ditonjolkan sebagai antagonis ataupun watak-watak yang jahat. Jadi, dan juga akhir sekali saya sebut natijah ataupun akibat daripada semua ni dengan kapitalisme yang ada, macam yang saya sebut tadi, bagaimana kekayaan dunia ni tertumpu kepada sejumlah kecil manusia. Jadi ini memungkinkan wujudnya segelintir yang sanggup membelanjakan harta kekayaan untuk mendapatkan implan dan menjalani pembedahan untuk mengubah tubuh badan mereka ni. Jadi daripada sini akan muncul satu golongan elit yang akan memonopoli teknologi itu. Sedangkan orang rakyat biasa, macam kita ni yang ramai di antara kita ni yang makan gaji, makan yang hanya kais pagi makan pagi, kais petang makan petang tu, sebenarnya kita akan terpisah, kita akan tidak dapat menikmati kebaikan dalam yang dihasilkan oleh AI ni, selagi mana teknologi ini dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertauhid, orang-orang yang tidak berakhlak dan sebagainya lah. Saya fikir Prof Fauzan, mungkin saya bercakap tentang keburukan saja. Mungkin Prof Fauzan yang ada hikmah, ada ilmu yang lebih luas, mungkin beliau boleh kupaslah berdasarkan tauhid itu apa jenis teknologi yang boleh dihasilkan, yang boleh memberikan kita manfaat mengikut lunas-lunas agama. Ya, Cik. Kiranya kita boleh katakan bahawa kat sini dalam mengurus AI ni kita memerlukan hati nurani, tauhid yang betul supaya kita tidak membawa keburukan bukan kepada diri kita, bukan saja pada diri kita tapi kepada orang-orang yang berada di bawah pimpinan kita ataupun yang berada di bawah kita. Benar. Jadi tadi betul Cik Usi cakap tadi, kita banyak cakap tentang keburukan ataupun amaran-amaran tentang AI ni, tapi kita dalam Prof Fauzan, kita dalam menghadapi era pandemik COVID-19 ni, macam mana kita melihat kebaikan ataupun kegunaan pada AI ini dalam menempuh suasana pandemik COVID-19 ni? Okey, terima kasih Hakim. Berdasarkan kajian makmal oleh Centers for Disease Control and Prevention Atlanta, Georgia, United States, penularan wabak mungkin dapat dibendung dan dianalisa data rayanya bagi memudahkan merujukkan penyidik lain dan dijana dengan menggunakan kecerdasan buatan. Mereka menggunakan AI. Jadi dalam jurnal Clinical Research Reviews, tajuknya COVID-19 AI Application for COVID-19 Pandemic, Diabetes and Metabolic Syndrome, volume 14, isu 4 2020. Artikel ini menyeraikan 7 manfaat yang digunakan untuk khususnya COVID-19, bukan perkara lain tapi COVID-19 ini. Pertamanya dia kata pengesanan awal dan diagnosis jangkitan. AI atau kecerdasan buatan boleh menganalisa dengan cepat gejala dan memberi ambaran kepada pesakit dan pihak kesihatan, membantu memberi keputusan yang lebih pantas, yang menjimatkan kos dan membantu mengembangkan sistem diagnosis dan pengurusan baru untuk kes COVID-19 ini. Melalui algoritmnya atau algoritma yang berguna dengan bantuan teknologi pengimejan, jadi teknologi image dia dengan seperti komputer tomografi CT dan MRI, magnetic resonance imaging, scan bahagian tubuh manusia. Jadi dia scanning, MRI dan CT scan ya. Jadi dia dapat membantu. Keduanya memantau rawatan. Jadi pencerdasan buatan ini ataupun artificial intelligence mampu dan mengemas kini data harian pesakit dan juga memberi solusi yang diikuti oleh pandemik COVID-19 ini. Jadi AI dengan big data analytic ataupun data raya analisa dapat membantu bagaimana pattern dan trendnya. Nombor 3, pengesanan individu.
kecerdasan buatan AI dapat membantu mengenal pasti kelompok dan hotspot, berjaya melakukan pengesanan hubungan individu dan juga memantau mereka. Jadi kalau kita tengok MySejahtera, kita kena tengok kat mana check in. AI sepatutnya tahu di mana si positif COVID-19 pergi dan bagaimana dia merebak dan bagaimana trace-nya ataupun pattern-nya itu. Nombor 4, unjuran kes dan kematian. AI juga dapat mengesan dan meramalkan sifat virus dari data, media sosial, platform media dan juga data-data yang oleh kementerian ataupun pihak yang berwajib dan meramalkan what's next. Sebab tu kalau kita tengok dia orang dapat agak dari 14 minggu, 10 hari, 14 hari ataupun 2 minggu, 10 hari. Ke mana berlaku? Reduce-nya daripada 4,000 ke 3,000, 2,000 dan sebagainya. Sebab tu data-data itu penting dan ini membantu pihak berwajib untuk merancang bagaimana nak kenakan MCO, di mana nak kenakan MCO dan sebagainya. Nombor 5, penggunaan ubat vaksin. Ini saya dengan bangganya mengatakan bahawa orang yang pertama yang announce adalah orang Turki. Dia duduk di Jerman dengan syarikat dan dibuat syarikat sendiri BioNTech, of course dengan kerjasama Pfizer, husband and wife, Ugur Sahin dan Özlem Türeci. Jadi orang Turki ni mungkin nak mengembalikan kehebatan Osmaniyah. Dia dah buat drone, dia dah buat vaksin dan sebagainya. Jadi selalunya vaksin ni mengambil masa yang lama. Tapi ini kurang setahun dah ada berbagai syarikat telah mengeluarkan vaksin-vaksin ini. Dan ini AI membantunya. Okay. Nombor 6, mengurangkan beban kerja pekerja kesihatan. Ini sepatutnya ada benda yang kalau di UIA sendiri kita menggunakan robot untuk pergi bawa bagi makanan, untuk cek suhu, untuk cek benda-benda. Jadi kadang-kadang tak perlu manusia pergi. Robot boleh buat. Jadi di UIA dah kita buat di hospital dengan kerjasama engineering dan hospital. Nombor 7, pencegahan penyakit. Jadi kecerdasan buatan ataupun kecerdasan buatan dapat memberi maklumat terkini berguna dalam pencegahan penyakit. Ini dapat digunakan meramal kemungkinan lokasi jangkitan, kemasukan virus dan sebagainya. Jadi AI ini ada benda yang manfaat. Jadi kita guna dia sebagai dimanfaatkan. Jangan dia buat lebih daripada kita. Jadi itu formulanya. Ini kadang-kadang ni manusia ini dia sebab tidak ada panduan Al-Quran dan Sunnah, jadi dia memikirkan komersial, jadi dia tidak ada pedomannya. Kita tahu bahawa ini kena berdasarkan selalu kita kata tauhid, paradigm tauhid atau paradigma tauhid, di mana ataupun tauhid paradigma di mana kita berdasarkan tauhid. Tauhid kita apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tauhid uluhiyah wa tauhid rububiyah. Jadi dan kita ada maqasid syariahnya. Di mana Imam Syatibi mengatakan bahawa kalau kita guna maqasid syariah, insya-Allah selesai masalah-masalah duniawinya, tidak kira bangsa dan agama. Jadi saya mengambil maqasid syariah, apa masalah yang kita hadapi, hatta masalah kecerdasan buatan social media. Kalau kita guna maqasid syariah, for example, kalau kita ada kita tengok AI ini adakah memelihara ad-din dan agama kita tidak. Kalau iya, alhamdulillah. Dan kita pihak IT ataupun pakar AI ini seharusnya menggunakan untuk melihara agama. Kedua, adakah dia melihara nyawa, kehidupan. Jadi kalau dia menghancurkan kehidupan macam cerita Ustaz Husni tadi, wildlife, dan juga ada saya pun pernah tengok satu movie tu, dia tanpa menciptakan bahawa dia kata masalah manusia ni kerana masalah kemahuan, rasa, love, cinta pada dunia, cinta pada wanita, harta, even seni. Jadi dia buat satu ubat di mana dia akan
kan tu tidak ada keinginan, tidak apa kalau lukisan cantik pun tak rasa nampak cantik, manusia pun tak cantik sebagainya. Jadi dia keluarkan keinginan itu. Maka ubat tu hilang, tak ada keinginan. Tapi akhirnya orang yang mencipta itu dia tak makan. Jadi hero ni end up tak makan lah. Bila tak makan jadi dia again dia fitrah ni. revolt balik lah, lawan balik. Jadi itu jadi disebab apa? Dia tercari pedoman. Dia tak ada Al-Quran dan Sunnah. Kita alhamdulillah ada Al-Quran Sunnah. Tapi kita ada Al-Quran Sunnah, kita tak pakai. Kita tak guna. Itu malangnya apa yang terjadi pada kita. Dan selepas kehidupan melihara kehidupan, dia melihara akal. Adakah kecerdasan buatan melihara akal? Kalau kita terlampau bergantung, kadang-kadang kita nak kira simple pun kita guna kalkulator. Mobile phone kita pun kita tak ingat nombor-nombor penting. Ibu kita, ayah kita, anak kita, kawan kita semua dalam storage. Secondary storage tu semua bergantung pada mobile phone. Jadi kekuatan kita ni dah dikurangkan. Jadi itu mungkin tidak kes yang berat lah. Tapi yang berat ini dia merosakkan pemikiran kita. Jadi adakah kecerdasan buatan merosakkan pemikiran kita? Keempatnya, adakah dia menjaga maruah, dignity ataupun lineage keturunan kita? Jadi kecerdasan buatan ni, jadi kalau robot yang ada melayan nafsu itu tidak dibenarkan sebab dia merosakkan keturunan. Jadi orang tidak mau kahwin, dia kahwin dengan robot, jadi tidak ada keturunan seterusnya. Jadi dia menjadi manusia, binatang dia tak kenal ibu bapa, cucu apa semua, dia itu binatang. Sebab dia tidak ada iman dan takwa. Jadi tak ada kan kita nak jadi robot, tak ada iman dan takwa. Dan akhirnya nombor 5, memelihara harta. Adakah kecerdasan? Jadi memelihara harta. Sekarang ni yang kita risau dalam Facebook, dalam WhatsApp yang banyak ramai yang migrate kepada beep dan signal dan sebagainya, kita takut data-data kita digunakan untuk komersial. Komersial tu boleh juga dipakai e-commerce, tapi yang malangnya kadang-kadang diguna untuk gambling. Diguna untuk scammers. Ada orang yang mengaku dia ni polis, custom dan sebagainya, tetapi sebenarnya dia adalah fake. Sebab tu ada fake news dan sebagainya, fake official, dan orang yang tak kenal dia menghantar duit dan transfer duit dan sebagainya. Jadi teknologi ini bukan menjaga harta, tetapi menggadai menghilangkan harta, merosakkan harta. Jadi merosakkan manusia, merosakkan nyawa, merosakkan keturunan. Jadi inilah maqasid syariah yang penting. Akhirnya saya nak yang Al-Farabi juga minta kita dalam konsep Madani Society, kita kena promote truth, kebenaran. Keduanya menggalakkan budaya ilmu. Ketiganya menggalakkan kebahagiaan. Keempatnya menggalakkan amal soleh. Itu setakat ini dulu, saudara Mustaqim. Okey, baik. Terima kasih Prof Fauzan. Dan sedar atau sedar tidak sedar, sebenarnya kita dah hampir berada di hujung rancangan. Ya. Apa yang saya boleh simpulkan daripada pihak saya, sekiranya AI ini digunakan untuk manfaat, kita boleh digunakan dengan panduan Al-Quran, panduan agama. Kita boleh memberi manfaat misalnya dalam konteks membantu pencegahan COVID-19 yang Prof Fauzan sebutkan tadi. Tapi sekiranya didorong oleh nafsu, dia akan membawa kepada kerosakan. Cuma kita dah berada pada hujung-hujung ni, kalau boleh saya persilakan kedua-dua panel, kita persilakan Cik Usni dahulu untuk memberikan sedikit kesimpulan atau perumusan di hujung-hujung forum kita. Ya, terima kasih Encik Mustaqim. Jadi apa yang kita dapat simpulkan daripada sini, saya banyak bersetuju dengan Prof Fauzan. Perlunya kita disiplin AI ini ialah satu frontier, satu kalau dalam bahasa Arab tu sugur, satu sempadan yang perlu diterokai oleh lebih ramai orang Islam, dan bukan hanya orang Islam yang biasa, tetapi mereka ini perlu dilengkapkan dengan ilmu, hikmah, falsafah, sejarah, dan mereka mesti tahu kesan dan akibat. Dan saya fikir kalau kita lihat
cyber security sebagai contoh. Ini satu medan baru dalam peperangan apabila banyak data negara, data tentang infrastruktur negara banyak bila kita menggunakan AI dan kita banyak menggunakan infrastruktur cyber ini, perlunya orang yang sedar akan hakikat ianya sebagai satu alat, tetapi mereka ni juga perlu dilengkapkan dengan ilmu yang sepatutnya. Kerana pertahanan ni pun satu kewajiban. Kalau kita lihat dalam Aqaid Nasafi, dalam kitab-kitab akidah ulama terdahulu, kewajiban pemerintah itu supaya menyediakan pertahanan supaya orang Islam boleh melaksanakan tuntutan dan beragama dengan aman dan damai. Jadi kalau saya suka bila Prof Fauzan bawa wacana maqasid syariah di sini, dan apabila itu saya teringatkan kaedah fiqh tu, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Satu benda tu kalau tidak dapat diselesaikan, dalam konteks yang saya sebutkan ni pertahanan, kalau ia tak dapat diselesaikan melainkan dengan penguasaan orang Islam terhadap alat itu sendiri, terhadap cyberspace, maka ia menjadi satu kewajiban bagi orang Islam, satu fardu kifayah kepada pemerintah untuk menyediakan orang-orang yang terlatih, berkemahiran dalam ini. Dan aplikasinya banyak, macam Profesor sekali lagi sebut tadi, menggunakan tu, dan menggunakan AI untuk buat projection, untuk foresight, untuk apa yang akan, itu sepatutnya berada dalam genggaman kita sekarang. Kalau kita lihat misal kata dengan melonjaknya bilangan COVID-19 ni berpuncanya daripada mana? Apakah kita boleh agak sesuatu majlis ataupun satu suasana di mana orang ramai berkumpul ramai-ramai, apakah kesan akibatnya daripada situ, dan apa yang boleh dilakukan untuk menjauhkan daripada mudarat? Itu perkara yang kita perlu sedar, dan saya fikir penggunaan AI ni sewajarnya dihalakan menjurus ke arah tujuan itu. Jadi itulah kesimpulan saya setakat ini. Baik, terima kasih Encik Husni. Kita sama-sama. kita persilakan pula Prof Fauzan untuk memberikan sedikit rumusan tentang perbincangan kita pada hari ini. Okay, terima kasih Ustaz Hakim. Saya nak conclude dengan ayat surah An-Naml ayat 39 dan 40 yang menceritakan bahawa Nabi Sulaiman dan Balqis, Ratu Balqis. Di sini ayat ini mengatakan 39 ini, qala ifritun minal jin al-ayah. Tapi saya nak quote yang berkatalah ifrit dari golongan jin. Aku akan membawakannya kepadamu sebelum engkau bangun dan tempat dudukmu, dan sesungguhnya aku amatlah kuat dan gagah untuk membawanya lagi amanah. Interesting. Dia jin ni mengaku dia ni qawiyun amin. Kuat dan amanah. Jadi jin pun mengaku dia amanah. Sekarang ni manusia tak mengamanah lah sekarang ni. Ni masalah dia. Okey. Jadi dan ayat seterusnya, qala allazi indahu ilmun minal kitab. Jadi tadi Allah SWT mengatakan ifrit dari golongan jin. Tapi sini Allah mengatakan seorang itu ilmu, orang itu qala allazi indahu ilmun minal kitab. Dia ini berilmu, mempunyai ilmu dari kitab Allah. Minal kitab. Dia tak kata manusia ini min adam, min turab, min alaq, daripada tanah, atau daripada sekumpal darah. Tidak. Dia kata Allah SWT berfirman bahawa dia daripada orang yang berilmu dari kitab. Jadi jin yang boleh bawa singgasana Balqis ini dengan sebelum Nabi Sulaiman berdiri, kerana dia adalah daripada DNA ni daripada jin. Okey, daripada jin. Tetapi manusia ilmu, orang alim ini dia mampu bawa Nabi singgasana Balqis di depan Nabi Sulaiman ni kerana dia mempunyai ilmu dari kitab.
Jadi saya nak nekankan kita ni, kehebatan apa pun yang berada robotik artificial intelligence kerana algoritmnya, kerana apa yang diciptanya, DNA-nya. Tetapi kehebatan manusia itu kerana dari kitabnya, kitab Allah SWT. Kitab Allah yang menekankan kita iman dan takwa. Kehebatan manusia itu kerana iman dan takwa, bukan sekadar ilmu, bukan sekadar DNA-nya. Itu membezakan. Dan di sini dalam ayat ini juga bahawa Nabi Sulaiman telah melihat kehebatan alim ini membawa singgasana Balqis ini dengan sekelip mata. Lalu Nabi Sulaiman berkata, ini adalah limpah kurnia Allah, Tuhanku untuk mengujiku. Adakah aku bersyukur atau aku tidak mengenang nikmatnya, syukur ataupun kufur. Okey, dan ini dan faedah syukur ini hanyalah terpulang kepada dirinya sendiri, kepada Nabi Sulaiman, kepada manusia sendiri. Dan siapa yang tidak bersyukur maka tidaklah menjadi hal kepada Allah, kerana sungguhnya Tuhanku maha kaya dari maha pemurah. Jadi di sini mengatakan bahawa kehebatan teknologi manusia ini, kecerdasan bautan, artificial intelligence, robotik, AR 4.0 dan apapun, ia adalah akhirnya membawa kita bersyukur pada Allah SWT. Bukan rasa kufur, rasa takabur dan merasakan ini semua hebatnya tangan dia sendiri. Tapi dia bersyukur bahawa semua ini daripada Allah. Lalu dia tahu bahawa dia kena bersyukur dan Allah tidak rugi apa-apa. Manusia itu rugi. Itulah apa saya conclusion Surah Mustaqim. Terima kasih. Satu peringatan yang baik daripada Prof. Fauzan. Kehebatan apa pun yang manusia ciptakan, termasuk AI itu sendiri, kehebatan manusia hanya akan terselah sekiranya mengikut kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita sudah berada di penghujung rancangan. Saya ucapkan berbanyak terima kasih dan penghargaan kepada kedua-dua panel kita, Encik Usni dan Prof. Fauzan. InsyaAllah semoga semua yang disampaikan ataupun dibincangkan pada hari ini dapat memberikan manfaat buat semua kita yang sedang mendengar. Dan insyaAllah kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Saya sebagai moderator kita pada hari ini ingin memohon maaf sekiranya terdapat kesilapan di pihak saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.